sejahtera. Nama saya Cecilia Ann, anak perempuan Manuel Ignatius dari kumpulan E Falsafah Ilmu. Hari ini kita akan membandingkan dua teori kebenaran, iaitu teori korespondensi dan teori koherensi. Sebelum kita bermula, marilah kita lihat tentang pengenalan teori kebenaran. Pengetahuan dan pembelajaran bertujuan untuk mencapai kebenaran, dan kebenaran merupakan sesuatu yang benar dan boleh dibuktikan kebenarannya melalui fakta dan juga pemikiran yang logik. Dalam ilmu pengetahuan, kebenaran merupakan satu ilmu pengetahuan yang telah mencapai kebenaran melalui prinsip-prinsip kebenaran. Contohnya, penyelidikan dan penelitian telah dilakukan untuk memperolehi kebenaran ilmu pengetahuan. Struktur pengetahuan manusia mempunyai beberapa tingkat dalam hal menangkap kebenaran. Setiap tingkat mempunyai kebenaran yang berbeza. Kebenaran memiliki sifat yang tidak mutlak dan bersifat relatif. Terdapat dua kebenaran yang terdapat dalam konteks falsafah barat, iaitu teori koherensi dan teori korespondensi. Jadi, apakah pentingnya kebenaran? Kebenaran penting untuk menjadi asas nilai kepada manusia dan juga menjadi fungsi ilmu mencari kebenaran. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang apakah itu teori koherensi dan teori korespondensi. Pertama sekali, teori koherensi. Teori koherensi atau teori konsistensi merupakan teori yang berasaskan prinsip rasional. Teori ini bersifat konsisten dan merupakan pernyataan yang benar dan boleh dibuktikan kesahihannya. Kedua adalah teori korespondensi. Teori korespondensi atau kebenaran empiris adalah teori yang berpendapat sesuatu pernyataan adalah benar jika ia berkoresponden dengan fakta. Jadi, adakah teori korespondensi dan teori koherensi sama atau berbeza? Semestinya ia berbeza. Bagaimana ia berbeza? Mari kita lihat. Teori koherensi menyediakan kriteria kebenaran, tetapi tiada definisi kebenaran yang memuaskan. Manakala teori korespondensi memberikan definisi kebenaran, tetapi tidak memberikan kriteria kebenaran. Contohnya, cara untuk menilai sama ada sesuatu itu benar atau tidak. Seterusnya, asas kepada teori koherensi dan korespondensi. Asas kepada teori koherensi adalah idealism. Idealism memandang mental dan ideologi sebagai kunci kepada hakikat realiti. Realiti itu sendiri dijelaskan oleh gejala psikologi, semangat fikiran, diri, fikiran mutlak dan bukan berkaitan dengan jirim. Idealism memberi kepentingan kepada fikiran, jiwa dan kerohanian. Manakala asas untuk korespondensi adalah realism. Realism dimaksudkan sebagai fahaman atau pelajaran tentang keadaan yang benar dan cara berfikir yang berpegang kepada kebenaran yang nyata dan pada penyaksian pancadera. Realism mengkaji tentang objektif wujudnya dunia dan segala makhluk yang berhubung antara satu sama lain. Realism epistemologi juga adalah tentang manusia belajar melalui pengetahuan yang diperolehi dari pengalaman, rasa dan perasaan. Asas kepada teori koherensi seterusnya berkembang dari idealism kepada rationalism. Rationalism menafikan pancadera sebagai sumber pengetahuan dan berasaskan nilai-nilai saintifik dan menolak adanya wahyu. Kepercayaan kepada kemampuan dan otoriti akal berfikiran untuk menyingkap ilmu dan kebenaran. Teori korespondensi sering dikaitkan dengan teori-teori empiris pengetahuan. Empirism adalah aliran falsafah yang menyatakan bahawa semua pengetahuan diperolehi atau berdasarkan pengalaman, yang menyatakan bahawa semua kenyataan berkaitan pengetahuan terhadap dunia hanya boleh dijustifikasikan oleh pengalaman.
seterusnya antara dua teori ini adalah aliran fikiran. Aliran fikiran teori koherensi adalah diduktif, iaitu jika premis itu benar, kesimpulannya semestinya benar. Saya boleh bagi anda satu contoh. Contohnya, premis pertama, semua manusia mempunyai jantung. Premis kedua, Ahmad adalah seorang manusia. Jadi, kesimpulannya adalah Ahmad mempunyai jantung. Tetapi, di teori korespondensi, aliran fikiran adalah induktif. Walaupun premis benar, kesimpulannya tidak semestinya benar. Contohnya, premis, angsa 1 dan 2 berwarna putih. Jadi kesimpulannya semua angsa berwarna putih. Perbezaan yang seterusnya adalah teori koherensi. Dalam teori ini dianggap benar melalui uji kaji. Tetapi jika bertentangan dengan maklumat baru, maka teori ini akan dibatalkan. Namun, teori korespondensi, dalam teori ini dianggap benar jika ia berkoresponden dengan fakta.